tanya pada tuan-puan di hadapan ustazah, siapa yang pernah rasa sedih? Angkat tangan. Pernah rasa sedih, bukan sekarang sedih. Ya, pernah rasa sedih. Cuba angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi, jangan tiru orang sebelah. Kau angkatlah, dia katakan. Jangan tiru orang sebelah. Orang sebelah tak sedih, nak buat macam mana? Ya, siapa pernah rasa sedih? Angkat tangan. Masya Allah. Orang lelaki relax, dia tak sedih. Bagus ya, warga Singapura ni gembira semua lelaki. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh mengubat kesedihan saudari-saudari. Siapa yang pernah rasa sakit hati? Angkat tangan. Oh, yang ini juga ya, Masya Allah. Siapa yang pernah rasa takut sangat? Angkat tangan. Masya Allah, jadi lelaki tidak ada perasaan ya. Sedih tidak, takut tidak ya. Siapa yang rasa gembira? Angkat tangan. Masya Allah, ya bagus. Ketua rumah tangga harus rasa gembira. Ya, ketua rumah tangga memang kena bahagia sebab dia nak membahagiakan. Tuan-puan, kita bercakap pada realiti yang sebenar. Ustazah bertemu ramai orang. Dalam handphone ustazah tuan-puan, bukan orang Malaysia je, orang Singapura pun tag ustazah. Email ustazah. Nak jumpa, nak minta consultation. Ustazah memang simpati. Cuma tak mampu tuan-puan nak jumpa dengan semua orang yang tag kita. Sebab itu Zah akan pesan, dengarlah syarahan ustazah, manalah tahu sikit sebanyak boleh bantu. Ustazah nak cakap seorang-seorang tak mampu tuan-puan, cakap umum macam ni. Sebagai seorang manusia, mana ada manusia yang tidak ada dilanda ujian oleh Allah? Mesti ada ujian. Ujian ni tuan-puan, kat mana dia pergi ujian ni? Dekat hati ni, kat hati manusia. Kat situlah sakit, kat situlah pedih, kat situlah takut, kat situlah tuan-puan. Tapi ustazah ingat dengan satu pesan Nabi SAW. Nabi kata apa? Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kuat. Tengok nak jadi perempuan yang sangat kuat. Nak jadi ibu yang sangat kuat. Nak jadi isteri yang sangat kuat. Apatah lagi suami. Apatah lagi ayah. Nak jadi ayah yang sangat kuat. Nabi telah bagi tahu dalam sebuah hadis. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sangat kuat. Nak jadi kuat kan? Ya. Maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Siapa nak jadi kuat, gagah perkasa, tawakallah kepada Allah. Walaupun mungkin kita dilanda ujian, tapi kita akan jadi hamba Allah yang kuat. Kita boleh bangkit di atas kesedihan. Kita boleh bangun, jaga anak-anak dan keluarga kita di atas kemurungan. Kita boleh lawan ketakutan dan kerisauan. Kenapa? Kerana kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nak dapat sampai tawakal kepada Allah ni, muslimin muslimat, ini kena benar-benar menjadikan ibadah solat sebagai medium yang menghubungkan di antara hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan pernah naik kapal terbang? Soalan ni macam tak canggih kan? Ya. Alah ustazah, mestilah pernah kan? Ya. Okey. Kita naik kapal terbang. Ustazah pun tadi naik kapal terbang, ya. Tuan-puan, kalau naik kapal terbang, ya kita mungkin dah beli tiket, duduk je lah kat belakang tu kan. Ni pilot lah punya cerita ni. Kapal terbang ni yang paling penting sekali adalah dia mesti ada connection dengan pusat kawalan udara dia. Betul ke tak betul? Dia tak boleh putus. Dia masuk je ruang udara negara lain, dia akan bagi isyarat kepada ruang udara negara tersebut menandakan dia dah masuk. Dia mesti ada connection dia. Ya, antara pilot tu, sistem dia tu dengan tu pusat yang menjaga kawalan trafik ataupun entah siapa tak tahulah apa nama sebenar dia. Dia tak boleh putus. Kalaulah dia tengok dekat dia punya radar tu tuan-puan, kan dia ada titik-titik kan radar, tiba-tiba putus.
Tunggu 30 saat. Tunggu 1 minit. Tunggu 2 minit. Tunggu 3 minit. Putus. Tak ada rada. Agak-agak apa jadi pada kapal terbang? Satu pencarian tuan-puan. Itu boleh ribut tu dekat pusat kawalan ni. Tadi kapal tu ada, mana perginya? Dah hilang connection dia dengan pusat kawalan. Mana perginya? Kebarangkalian yang sangat menakutkan itu boleh berlaku. Demikian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tadi itu hanya satu analogi, tidak menyamakan pun ya dengan hubungan dengan Allah. Walillahil mathalul a'la. Allah tu lebih hebat daripada segala-gala yang lain. Tapi itu analogi untuk tuan-puan bayangkan hidup kita ketika mana terputus dengan Allah Azza wa Jalla. Putus. Ditunggu pada waktu zuhur. Hayya 'alas salah. Tak datang. Sampai dah nak masuk asar. Hayya 'alas salah. Tak sujud. Masuk maghrib. Hayya 'alas salah. Tak qiyam pun menghadap Allah. Dia sudah putus hubungan dengan Allah. Tak tahu tuan-puan, di gaung mana yang dia akan jatuh, di lurah mana yang dia akan lemas. Tak tahu. Sebab hubungan dia dengan Allah, radarnya sudah terpadam. Kenapa? Kerana as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Salat itu bina hubungan dengan Allah. Sampai Allah bagi syariat salat, ambil ke atas langit sana. Tidak ada perantara dengan mana-mana malaikat. Tidak perantara malaikat Jibril. Langsung Nabi kita ambil sebagai satu hadiah daripada Allah kepada umat Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harus kita memperbaiki ibadah solat kita. Kembali kepada kisah Nabi SAW tadi. Sebelum Nabi dinaikkan ke langit, peristiwa Mi'raj, dan sebelum tu Isra' ya. Isra' ni daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Lepas tu Mi'raj. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW itu sangat penting. Nabi telah didatangi malaikat Jibril. Ya, ini belum ambil lagi ibadah solat ni, tapi telah disiapkan. Dada Nabi telah dibelah. Ingat lagi cerita tu tuan-puan? Dada Nabi tu dibelah. Lalu dikeluarkan hati Nabi SAW. Lalu malaikat Jibril pun berkata, ni keluarkan daripada dalam. Malaikat Jibril pun berkata, hadza min hadzi syaitan. Hati inilah yang menjadi rebutan syaitan. Ya, Jibril nak bagi tahu yang syaitan selalu nak goda, yang syaitan nak rebut ni apa dia? Jibril keluarkan hati tadi, hadza hazzu syaitan, ataupun hadza min hazzi syaitan, inilah yang nak direbut oleh syaitan. Lalu dibersihkan, dimasukkan dalam hati Nabi SAW akan iman, keyakinan yang kuat, yang mantap. Dimasukkan dalam hati Nabi SAW. Apa yang dimasukkan? Dimasukkan hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan. Dan ada riwayat yang mengatakan dimasukkan di dalam dada baginda Rasulullah SAW akan kesabaran. Masukkan. Kemudian dicantumkan balik dada Nabi SAW. Makna kata tuan-puan sekalian, perjalanan Isra' Mi'raj Nabi SAW dimulakan dengan tazkiyatun nafsi, iaitu membersihkan hati. Nanti sampai di langit dapat syariat apa? Syariat solat. Sebab itu ibadah solat tuan-puan sekalian sangat berkait dengan membersihkan dalam hati kita semua. Mari kita tengok ya tuan-puan,
Yang Jibril kata, hadza hazzus syaitan, inilah yang direbut oleh syaitan, iaitu hati. Tengok bila kita solat tuan-puan, duduk dalam saf sama je kan? Kalau yang perempuan pakai telekung putih semua. Sekarang dah banyak warna juga colourful. Laki-laki dalam saf semua. Semua ngadap ke kiblat, betul tak? Kalau ada seorang je dalam masjid ni solat, tiba-tiba orang lain ngadap ke depan, ngadap kiblat, dia ngadap ke belakang. Agak-agak jadi apa masa tu? Huru-hara. Maknanya setan tak kisah tuan-puan. Dia takkan sampai suruh kita membelakangkan kiblat. Semua orang tahu kiblat kat sana, ngadaplah sana. Tapi tiba-tiba setan pergi kacau dia, dia seorang je ngadap ke tandas belakang sana. Tak. Syaitan tak kisahkan soal tubuh kita tu. Tapi yang syaitan nak rebut apa dia? Hati kita semasa kita solat. Nampak semua ngadap kiblat. Nampak semua macam menghadap kepada Allah. Nampak semua makmum ikut imam. Tapi belum tentu hati kita semua benar-benar khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Setuju tak tuan-puan? Bila solat je, Masya Allah, hairan sungguh tuan-puan sekalian. Bila solat saja, jauh perjalanan kita mengembara. Kalau ustazah kat Malaysia tuan-puan solat, contohlah contoh. Solat Zuhur. Solat je Zuhur, teringat Singapura. Sebab malam ni nak datang. Ya, fikir, pukul berapa flight ni? Ni flight ni kalau delay macam mana lah ni? Itu masa bila? Lepas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Doa iftitah baca tak? Baca. Al-Fatihah baca tak? Baca. Pro tuan-puan, kita semayang dah 44 tahun. Ya. Memang pro lah insya-Allah. Insya-Allah baca Fatihah, insya-Allah baca doa iftitah. Tapi hati diribut syaitan. Hati dah dilarikan. Hati dah dicuri. Hati dah dibawa jauh daripada mengingati Allah. Hati dah fikir macam-macam. Kalau esok ada kenduri kahwin, tadi masa solat maghrib terfikir, betul ke esok ke minggu depan? Nanti nak tanya suami lah, minggu depan ke esok. Masa bila? Masa solat maghrib tadi. Masya Allah, hebat kita punya solat tuan-puan. Jauh kita mengembara. Semua datang masa solat. Semua datang masa solat. Ya Allah, WhatsApp tu tak jawab lagi lah dalam solat. Ya, macam-macam. Ya Allah, janji dengan mak nak telefon tapi tak telefon dalam solat. Perancangan-perancangan dalam solat. Jangan sampai susun resepi dalam solat. Ya. Lepas ni nak buat kek batik lah. Itu berapa telur telur berapa biji Masya Allah tuan-puan sekalian. Jauhnya hati kita telah dicuri oleh syaitan. Jibril dah cakap awal-awal, dikeluarkan hati. Hadza hazzus syaitan. Ini yang syaitan rebut.